gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Saya ini bukanlah orang yang layak untuk memberi dan berkongsi ilmu. Tetapi seperti mana kata para ulama, ingin memberi sesuatu, jangan kita tunggu kita ada sesuatu. Contohnya ingin bersedekah, kita jangan tunggu kita kaya baru nak bersedekah. Itu adalah falsafah barat. Tetapi falsafah timur, Islam, falsafah Rasulullah SAW, falsafah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah dululah, kelak engkau akan kaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dalam channel YouTube saya Sedekah Seringgit Azmi AB Aziz, saya banyak menceritakan, berkongsi ilmu mengenai beberapa topik, beberapa isu. Tetapi dalam segmen ini, ramai orang yang bertanya saya, doktor, boleh tak doktor beri satu segmen yang pendek tapi menyentuh jiwa? Saya cakap subhanallah, untuk menjentik jiwa orang, saya bukan orang yang layak. Saya tak layak, tuan-tuan. Yang boleh menjentuh jiwa, menjentik jiwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah SAW pun, tatkala baginda menangis apabila baginda merasakan baginda gagal untuk memberi hidayah kepada manusia-manusia lain di bumi Arab. Lantas Allah berfirman, "Ya Muhammad, yang memberi hidayah itu adalah aku, bukan engkau. Tugas engkau hanya menyampaikan." Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam segmen yang baru ini dalam YouTube saya, selain daripada Sedekah Seringgit Azmi Abdul Aziz yang nampaknya sangat popular tetapi panjang, 29 minit lebih, tajuk Rindulah kepada sebuah kematian. Namun atas permintaan ramai, insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan atas tajuk Indahnya Islam. Indahnya Islam pula segmen-segmen yang kecil, topik-topik, subtopik saya akan utarakan. Dan subtopik yang pertama pada hari ini dalam segmen Indahnya Islam adalah sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tertanya-tanya mengapa selalunya saya memilih berkaitan dengan sedekah. Ini adalah ada hubung kait yang sangat rapat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surah Al-Quran yang selalu kita dengar daripada para ulama, ustaz, ataupun dari pembacaan kita sendiri. Tatkala nyawa kita nak dicabut, Allahu Akbar. Tatkala nyawa kita nak dicabut, tuan-tuan dan puan-puan, Allah zahirkan dalam kitab Allah, dalam kitabnya, tatkala nyawa nak dicabut, barulah kita sedar betapa pentingnya amalan bersedekah. Itu sudah terlambat, tuan-tuan dan puan-puan. Namun lebih baik kita terlambat daripada langsung kita tidak dapat faedahnya. Bukankah di dalam surah Duha yang sering kita baca setiap hari, saban waktu,
walal akhiratu ghairul laka minal ula. Yang maksudnya, mahfumnya, sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada awal. Tak mengapalah, mungkin hidayah itu, amalan bersedekah itu tidak sampai, tidak menjentik jiwa kita tak kala kita muda. Tetapi bila umur kita di ujung-ujung ini, Allah takdirkan kita dapat berkongsi ilmu yang sedikit ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa sedekah yang paling penting? Saya nak menyatakan, tuan-tuan, apabila kita bertadabbur Al-Quran, barulah kita dapat mengisi jiwa kita dengan iman. Tatkala itulah Allah menjentik hati kita. Dalam membicarakan isu pada hari ini, iaitu bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam surah tersebut, iaitu tatkala nyawa kita ingin dicabut, barulah kita merayu kepada Allah. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku sedikit lagi masa supaya aku dapat bersedekah. Mengapa kita tak berkata ataupun memohon pada Allah untuk solat? Bukankah solat itu tiang agama? Rendah ke solat tu? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, rukun Islam yang 5, mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan haji, semuanya itu adalah tanggungjawab kita terhadap Allah. Dan kita bila diberi tanggungjawab, seperti kita bekerja sebagai kerani, sebagai profesor, sebagai doktor, kita hanya jalankan tanggungjawab dan akhir bulan kita akan mendapat gaji. Tersenyum lebar kita mendapat gaji. Tetapi Allah mentakdirkan rukun yang 5 itu, rukun Islam yang 5 itu tanggungjawab kita. Kita tak boleh tak melakukannya. Tetapi sedekah ini adalah satu ihsan yang Allah akan beri. Dan itulah jalan ke syurga Allah. Belum kita ke syurga Allah, ketika kita di dalam kubur, kubur kita telah menjadi selapang-lapang yang umpama mahligai yang besar. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak beri saja ayat Allah yang menyatakan pentingnya bersedekah. Tetapi bagaimana? Jadi dalam segmen sedekah ini, saya nak pecahkan kepada bagaimana untuk bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak berjalan merata-rata di Malaysia, di luar negara. Bila saya dengan NGO saya, kebetulan saya presiden sebuah NGO yang agak besar di Malaysia, yang menggabungkan 13 NGO yang besar-besar, termasuk Magma, Persatuan Cina Muslim Malaysia, termasuk juga Fikir Manusia yang saya sebagai presiden. Magma tadi presidennya adalah Profesor Dr. Taufik Yap, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Dan ada lagi 11 NGO yang lain. Jadi NGO ni kerja kami bersedekah. Masuklah NGO, bersedekah. Menjadi ahli NGO, paling kurang kita dapat bersedekah RM10 satu tahun. Rasanya tak miskin kita jika RM10 kita terluak untuk sedekah menjadi ahli NGO. Itu satu. Yang kedua boleh tuan-tuan, bagaimana? Kita tak nak, kita cakap sedekah bagus, kita tak tahu bagaimana. Saya beri satu rahsia yang saya dapat kongsi dengan sahabat saya di London, iaitu David Lau daripada Asset London. David Lau ni adalah seorang Kristian yang cukup baik. Amalan dia sangat baik. Apa amalan dia? Dia sangat banyak menderma, keluarkan duit dia kepada orang-orang yang miskin. Hatinya halus dan dia seolah-olah sedar bahawa sedekah itu pun dituntut dalam agama Kristian. Dan kebetulan saya membaca kitab
Injil, walaupun New Testament, tapi dalam kitab itu juga menyatakan Tuhan mereka juga menggalakkan mereka bersedekah. Saya bukan bersifat pluralisme. Jangan para tuan-tuan dan puan-puan menyatakan Dr. Azmi ni seorang yang berfahaman pluralisme. Bukan, tuan-tuan. Tapi perbandingan agama itu seperti Zakir Naik, itu bukan satu kesalahan jika kita sudah mantap dari segi ilmu agama Islam itu sendiri. Bertadabbur Al-Quran paling kurang 7 kali ulangan barulah kita boleh membaca terjemahan Injil ataupun Bible, tuan-tuan. Baik, tadi bagaimana David Dale menyatakan kepada kita, Doktor, you know, seperti awak juga, saya juga menggembara satu dunia. Saya jalan merata-rata. Di London pun saya berjalan. Bagaimana saya nak ada duit setiap hari untuk bersedekah? Dia cakap, kita memang ditakdirkan Allah adalah sedikit duit lebih. Kita boleh saja menginap di hotel 5 bintang. Kalau di London tu 2 pound sterling saja, kita dah RM800 satu malam. Boleh, tak ada masalah. Tetapi alangkah baiknya, dia kata, dan saya terkejut, tuan-tuan, dia kata alangkah baiknya kita duduk saja hotel biasa-biasa yang hanya 50 pound, bermaksud lebih kurang RM200, dah okey dah. Ada aircon, ada TV. Dan duit yang RM600 Malaysia, saya convertkan kepada ringgit Malaysia, RM600 tu, bukankah boleh kita beli nasi-nasi daripada makcik-makcik Timah, makcik Jetun kalau kat sana, ya, Madam Teresa, Madam apa saja yang jual nasi lemak ke nasi goreng, mi goreng, mungkin kita dapat 200 pack, 100 pack, kita beri kepada fakir miskin. Subhanallah. Bila saya dengar penjelasan sahabat saya David Lell dari Essex London, saya cakap subhanallah, mengapakah dia tidak Allah takdirkan masuk Islam. Dan saya sedang berusaha supaya dia dapat menerima Islam sebagai agama yang benar. Beliau memang sering datang ke Malaysia. Dan Malaysia katanya adalah destinasi yang kedua, tempat yang paling dia suka. Subhanallah. Jadi saya simpulkan pada tuan-tuan, kalau di Malaysia, mengapa kita harus membuang 400-500 untuk menginap di hotel yang besar? Saya pun mungkin ada title doktor pun, saya menginap di hotel biasa-biasa. Jangan terkejut kalau tuan-tuan lihat saya menginap hotel yang hanya RM50, RM60. Kerana saya amalkan apa yang David Lell ajar. Dan itulah Rasulullah SAW ajar. Senang kan, tuan-tuan? Pepatah Melayu pun ada menyatakan, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Apa dalih kita? Tak nak menggunakan wang ataupun tak nak duduk di hotel yang murah. Dalil kita, dalih dan dalil kita ialah, aku cari duit penat-penat, tentu aku nak bagi hotel yang bagus-bagus untuk anak isteriku. Saya tak kata pendapat tuan-tuan itu salah. Tetapi saya ingin menegaskan, pendapat Rasulullah SAW lah yang paling hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillah bitaufiq